Prolog terbinanya lanskap politik Sabah, Musli Oli. Suatu ketika, kira-kira beberapa tahun dahulu, Istana Negeri, Kota Kinabalu, Oktober 1963, selepas penubuhan Malaysia. Ini Donald sudah melampau. Suara Tun Mustapha seperti berbisik, tapi jelas kedengaran kerana malam itu agak sunyi. Ruang tamu istana yang luas mulai dipenuhi asap rokok gold flag. Mustapha terus menarik sebatang lagi. Seseorang mendekati dan menghulurkan pemetik api yang telah dibakar. "Terima kasih," kata Tun. Datuk Yasin atau Datuk Muhammad Yasin Hashim kembali duduk di sofa empuk. Di sebelahnya Muhammad Said Keruak. Kakinya lenguh, lalu diangkat ke atas dan dilipatkan, menjadikan dia seperti bersila di atas kusyen. Haris Saleh tidak duduk diam. Sekejap duduk, sekejap berdiri, mencari akal untuk menguatkan hujahnya. Mustapha memang tertarik dengan idea dan pandangan yang dilontarkan oleh Haris. Hanya Haris seorang sahaja yang berani membantah kata-kata Mustapha kerana dia menganggap Mustapha adalah mentornya. Terlampau kuat semangatnya untuk orang dusun Kadazan, tambah Tun Mustapha dengan nada kesal. Menteri Pertanian dan Perikanan Muhammad Said Keruak, pemimpin kanan USNO dari Kota Belud, cepat mengiyakan kata-kata Tun Mustapha. Begitu juga Datuk Yasin, seorang ahli perniagaan dari Sepitang. Datuk Yasin, sahabat rapat Tun Mustapha dan pemimpin kanan USNO. Dia salah seorang anggota kabinet pertama negeri Sabah di bawah pimpinan Donald Stevens. Tetapi selepas kalah di tangan calon APCO dalam pilihan raya 1967, Datuk Yasin bersara dari politik dan memberikan tumpuan kepada perniagaan. Haris Saleh dilantik Menteri Kerajaan Tempatan dalam kerajaan pimpinan Stevens. Dia adalah Setiausaha Agung Parti USNO dan merupakan orang kepercayaan Tun Mustapha kerana kebolehannya dalam mengatur dan menyusun serta menganjur program-program parti. Haris juga seorang ahli perniagaan yang bijak menghidu peluang-peluang baharu. Sebulan sebelum itu, Tun Mustapha dilantik sebagai Governor, jawatan yang ditukar title kepada Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negara Sabah. Sarawak masih mengekalkan gelaran Governor untuk seketika sebelum ditukar kepada TYT yang di-Pertuan Negara. Dari segi protokol dan hierarki, Governor adalah ketua kerajaan, namun kuasa Governor terbatas berbanding ketika pemerintahan British, di mana jawatan Governor berkuasa mutlak. Kemarahan yang Tun Mustapha luahkan sebenarnya lebih merupakan kekesalan ke atas dirinya sendiri daripada marah kepada Donald Stevens. Dia yang memberi laluan mudah kepada Stevens dilantik ke jawatan Ketua Menteri. Mustapha sendiri yang memberitahu Gubernur Bumi Utara, Sir William Good, dia inginkan jawatan Gubernur atau Head of State. Kini Tun Mustapha hanya berharap Stephen terus berpegang pada janji untuk meminta pandangannya dalam membuat keputusan-keputusan penting. Janji itu dilafazkan di hadapan Good. Tetapi selepas Governor British itu balik ke London, Stephen tidak pernah merujuk pandangan Tun Mustapha lagi. Donald Stephen mahu kuasanya sebagai ketua eksekutif yang tidak perlu merujuk kepada TYT dalam membuat keputusan kerajaan. Perubahan sikap Stephens yang Tun Mustapha anggap sebagai adik kandung itu tentu sekali mengecewakannya. Pandangan dan persetujuan TYT tidak lagi pernah diminta bila Kabinet Negeri membuat polisi penting, walaupun perkara-perkara itu disampaikan kepada TYT melalui wakil USNO dalam Kabinet. Dia sudah tamak, keras suara Tun Mustapha bila Haris memberitahu mengenai keputusan Stephen meluluskan banyak kawasan pembalakan kepada orang-orang Kadazan dari Parti UNCO di kawasan pedalaman Sabah. Donald Stephen tahu perjanjiannya dengan Mustapha tidak bermakna apa-apa kerana kuasa eksekutif adalah terletak pada Ketua Menteri. TYT hanya berfungsi untuk majlis-majlis rasmi berkaitan adat. Ada juga ketikanya Tun Mustapha cuba bercakap dengan Stephens supaya menghormati gentleman agreement mereka, tetapi Stephens cuba mengelak, membalas dengan senyum dan tidak mengendahkannya. Krisis awal antara dua tokoh merdeka inilah yang telah mencorakkan lanskap politik Sabah kepada persengketaan yang berpanjangan. Ia juga membawa kepada pertelingkahan yang berterusan antara Bumiputra Islam yang diketuai Tun Mustapha dan Bumiputra Bukan Islam pimpinan Stephens. Pertelingkahan itu tidak berakhir walaupun setelah Stephens meninggal dunia.
Semangat dan perjuangannya diteruskan oleh pemimpin-pemimpin KDM lain, terutama Tan Sri Pairin Kitingan dan adiknya Datuk Dr. Jeffrey. Seperti dinyatakan tadi, jawatan Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negara Sabah adalah pilihan Tun Mustapa. Malah dia yang mendesak Sir William Good memilih wakil dari USNO sebagai Head of State kerana parti itu mempunyai wakil lebih ramai dalam Dewan Undangan Negeri berbanding dengan dua anggota Sabah Alliance, UNCO dan ACA. Dalam beberapa siri perbincangan menjelang merdeka yang diadakan di rumah Ahmad Mahmud, pemimpin-pemimpin USNO yang rapat dengan Tun Mustapa memutuskan bahawa Tun harus memilih jawatan TYT. Untuk rekod, Ahmad Mahmud yang berasal dari Kedah adalah pegawai kerajaan persekutuan yang pertama terlibat dalam politik Sabah. Beliau merupakan antara orang yang bertanggungjawab mendraft perlembagaan USNO. Pemimpin-pemimpin USNO meletakkan syarat kepada British bahawa pemimpin USNO haruslah menjadi ketua kerajaan tanpa menyedari yang berkuasa sebenarnya adalah ketua menteri. Dari awal lagi sudah ketara tahap pengetahuan mereka tentang sistem pentadbiran begitu rendah berbanding Tun Stephens. Sebenarnya, persetujuan yang dicadangkan Tun Mustapa memudahkan tugas Sir William Good. Desakan USNO telah dapat mengelak krisis perebutan jawatan Ketua Menteri Sabah. Tambahan pula, Donald Stephens memangnya adalah pilihan Good kerana selain beragama Kristian, dia lebih mahir dan berpengalaman dalam bidang pentadbiran berbanding dengan Tun Mustapa. Dalam masa yang sama, Good juga bimbang dengan pengaruh politik Tun Mustapa yang mendapat sokongan daripada kerajaan pimpinan Islam Persekutuan, terutama sekali daripada Tunku Abdul Rahman. Hampir setiap malam, Tun Mustapa memanggil pemimpin USNO ke istana. Ada kalanya, perbincangan berlarutan hingga ke awal pagi. Walaupun kerusi Presiden USNO terpaksa dikosongkannya setelah beliau dilantik sebagai TYT, namun nadi dan jantung USNO masih dikawal oleh Tun Mustapa. Jawatan Presiden Parti itu dipangku adiknya, Datuk Aliuddin bin Datuk Harun. Parti USNO mula mendendami Donald Stephen yang bukan sahaja tidak menghormati Tun Mustapa sebagai ketua negara, tetapi kemudiannya mengeluarkan kenyataan supaya TYT tidak mencampuri urusan politik dan pentadbiran kerajaan negeri. Perang dingin antara kedua pemimpin itu akhirnya menjadi perang terbuka antara Parti USNO dan UNCO dalam tahun-tahun berikutnya. Bertitik tolak dari situ, bermulalah drama politik yang mencorokkan masa depan negeri Sabah. Konspirasi jatuh-menjatuhkan di antara pemimpin dan parti politik tak ubah seperti adegan-adegan dalam filem Steven Spielberg yang penuh dengan elemen-elemen suspense dan plot yang sukar diramal. Akibatnya, Sabah berada dalam kancah perpecahan dan sengketa politik selama lebih 30 tahun. Pada akhir tahun 1963, semasa merasmikan pembukaan sidang DUN Sabah, Tun Mustapa tidak membaca teks ucapan rasmi yang disediakan kerajaan negeri. Sebaliknya, mengarahkan pegawai akhbar dengan dibantu Haris Saleh, Said Keruak dan Ahmad Mahmud mengubah teks ucapan itu dengan menegur dan mengkritik beberapa dasar kerajaan negeri. Tindakan Tun Mustapa itu benar-benar mengejutkan Stephens. Dia tidak menyangka hingga ke peringkat itu kemarahan USNO dan Tun Mustapa terhadap kerajaan pimpinannya. Memang jelas, tindakan Tun Mustapa telah melanggar peraturan dan undang-undang. Stephens juga mendapat maklumat dalaman tentang strategi USNO yang secara senyap-senyap memuncuk wakil-wakil SCA untuk menjatuhkannya. Tetapi Stephens menganggap desas-desus itu tidak serius, hanya sekadar ugutan untuk mendapatkan sesuatu dan baginya. Strategi mereka tidak akan berjaya. Bagaimanapun, apabila Tun Mustapa tidak membaca teks ucapan rasmi yang disediakan kerajaan negeri, Stephens sedar krisis antara mereka adalah serius kerana secara terang-terang Mustapa berani mengkritik keputusannya. Dalam masa yang sama, Stephens tahu Mustapa dan USNO mendapat simpati dan bantuan daripada Parti UMNO. Beberapa orang pegawai UMNO dari ibu pejabat di Kuala Lumpur telah ditempatkan dalam pejabat USNO sebagai penasihat. Menyedari krisis politik yang bakal dihadapi, Stephens mengatur strategi memperkukuhkan perpaduan kaum Kadazan sebagai kuasa politik yang kuat dengan menggabungkan Parti UNCO dan PASOK Momogun. Pada tahun 1964, tertubuhlah Parti APCO atau United PASOK Momogun Kadazan Organisation. Penggabungan dua parti KDM itu tidak ubah seperti percikan api perkauman.
Masing-masing mula menunjukkan kekuatan. Pada Jun 1964, Tun Mustafa membuat kenyataan akan meletakkan jawatan sebagai TYT yang di-Pertuan Negara Sabah dan kembali memimpin Parti USNO untuk menyatukan kembali kekuatan politik Bumiputra Islam. Krisis antara USNO dan APKO tidak dapat dibendung lagi hinggalah pada bulan Disember 1964 tercetus krisis perlembagaan bila timbul soal bonionisasi. Apa itu bonionisasi? Bonionisasi adalah perkara 8 dalam syarat perkara 20, iaitu menggantikan pegawai-pegawai British dengan pegawai tempatan. Apabila pegawai British Steve Hawley tamat tempoh sebagai setiausaha kerajaan negeri, Stephens mengambil peluang meletakkan pegawai-pegawai berbangsa Kadazan yang menyokong partinya dalam jawatan kanan Perkhidmatan Awam Negeri. Nama yang dicadang menggantikan Hawley ialah seorang pegawai berbangsa Kadazan bernama John B. Dunsing, yang memang mempunyai kelulusan dan kelayakan untuk menjawat jawatan sebagai setiausaha kerajaan negeri. Bagaimanapun, ada 2 orang lagi pegawai berbangsa Cina yang lebih kanan dari Dunsing yang sepatutnya lebih layak dilantik. Perlantikan John Dunsing tidak dipersetujui oleh Tun Mustafa dan beliau enggan menandatangani surat perlantikannya. Susulan itu, krisis politik telah merempak menjadi krisis perlembagaan. Tun Stephen menyerang Tun Mustafa dalam USNO melalui kolomnya di Sabah Times pada 12 Disember 1964. Dalam kolom itu, Stephen menulis, "It is clear that political difficulties in Sabah are primarily between the personalities of the Chief Minister and the Yang di-Pertuan Negara. The Yang di-Pertuan Negara is supposed to be above politics, but it is patently clear that he has been meddling. If Tun Mustafa wants to be in politics, then he must resign." Manakala Tun Mustafa yang juga memiliki syarikat akhbar sendiri iaitu Kinabalu Times menjadikan Stephen sebagai sasaran kritikan sidang editornya. Krisis makin parah dan kerajaan pusat akhirnya campur tangan setelah Haris Saleh mengusulkan undi tidak percaya terhadap Tun Stephens dalam Dun Sabah berikutan isu John Dunsing. Haris berjaya memujuk ACA supaya tidak memihak kepada APKO kerana mengenepikan pegawai kanan berbangsa Cina yang lebih kanan dari Dunsing menjadi setiausaha kerajaan negeri. Tunku memanggil Donald Stephen dan Tun Mustafa ke Kuala Lumpur. Tunku berkata, "Saya diberitahu, Stephen tidak pernah meminta pandangan Tun Mustafa dalam apa-apa pun termasuk pemberian pingat-pingat negeri." Kenyataan Tunku itu jelas simpati dan memihak kepada Tun Mustafa. Katanya lagi, "Sabah berbeza. Walaupun dari segi perundangannya begitu, tetapi oleh kerana TYT adalah orang politik, dia berhak bersuara bila ia berkaitan dengan politik." Dengan berat hati, Tun Stephen melepaskan jawatan Ketua Menteri Sabah. Stephen tidak mau berdegil kerana dia tahu jika dia mempertahankan jawatannya, dia akan dimalukan dengan cara kehilangan jawatan melalui undi tidak percaya dalam Dewan Undangan Negeri. Seorang pemimpin liberal dari ACA, Peter Loh Su Yin, dilantik menggantikan beliau dalam kerajaan sementara. Stephens dibawa ke Kuala Lumpur dan dilantik sebagai Menteri Hal Ehwal Sabah dan Pertahanan Awam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Datuk Dr. James Ong Kili berhujah Stephen mengambil keputusan berundur secara terhormat demi menjaga maruah politik dirinya dan kaum Kadazan. Dia tahu jika sekali lagi USNO membuat usul undi tidak percaya terhadapnya dalam DUN, partinya akan kalah kerana bilangan wakil USNO lebih ramai dari APKO. Dalam masa yang sama, SCA di bawah pimpinan Chia Nyuk Tong yang sebelum itu bersimpati dengan Stephen setelah memberi sokongan kepada USNO. Tindakan meletak jawatan lebih terhormat daripada kehilangan jawatan. Berundur selangkah ke belakang bukan bererti menerima kekalahan. Sebaliknya sebagai langkah mengatur strategi. Itu yang dilakukan oleh Stephens. Beliau memperkokohkan APKO untuk mencabar Tun Mustafa dan USNO dalam pilihan raya umum 1967. Walaupun APKO akhirnya kalah dalam pilihan raya umum itu, namun semangat kaum KDM untuk kembali berkuasa tidak pernah berkubur hatta setelah APKO dibubarkan pada Oktober 1967. Semangat itu terus hidup di bawah obor Parti Berjaya yang menumbangkan kerajaan USNO. Semangat itu kemudiannya disemai, dipupuk dan diperkukuhkan lagi sehingga kemenangan mutlak diperoleh oleh PBS pada tahun 1985. Episod politik Stephen tidak berakhir tanpa misteri dan kontroversi. Stephens membantah keputusan Tunku
mengeluarkan Singapura dari persekutuan pada tahun 1965 tanpa merujuk atau berbincang dengannya sebagai seorang Menteri Kabinet Persekutuan yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal Sabah. Tunku katanya telah melakukan tindakan sabotaj untuk meletakkan Sabah di bawah dominasi orang Melayu dan Islam. Stephen berhujah, Sabah bersetuju menyertai Malaysia kerana peranan Singapura sebagai pengimbang kepada dominasi politik Melayu. Dengan ketiadaan Singapura, sudah tentu kuasa politik akan lebih berpusat ke semenanjung Malaysia, sementara negeri-negeri Borneo akan terabai dan dipinggirkan. Tunku menegaskan keputusan yang mengeluarkan Singapura adalah hak mutlak kerajaan persekutuan. Walaupun dalam Malaysia Agreement 1963, Sabah dan negeri-negeri lain dilarang keluar daripada persekutuan. Tetapi tidak ada perkara yang menyebut larangan kerajaan persekutuan mengeluarkan mana-mana negeri dalam persekutuan. Tunku berhujah, hak mengeluarkan negeri-negeri adalah hak mutlak kerajaan persekutuan tanpa perlu berbincang dengan kerajaan negeri yang lain. Stephen amat kecewa dengan tindakan Tunku dan mengambil keputusan mendesak Kuala Lumpur mengkaji semula kedudukan Sabah dalam Malaysia. Stephen malah mengambil keputusan nekat untuk membuat Sabah keluar dari persekutuan untuk bergabung dengan Singapura. Stephen mempunyai alasan kukuh untuk mendesak Kuala Lumpur mengkaji semula Malaysia Agreement dan tuntutannya meminda beberapa syarat dalam perjanjian itu untuk memberi lebih banyak hak kepada negeri-negeri Borneo sebagai rakan kongsi dalam persekutuan. Malangnya, kerajaan persekutuan tidak dapat melayan desakan dan tuntutannya disebabkan ia bukan lagi isu prioriti kerana keadaan keselamatan yang tidak stabil di Sabah berikutan konfrontasi dengan Indonesia. Dalam masa yang sama, Kuala Lumpur telah ada rakan yang setia di Sabah, iaitu Tun Mustapa dan USNO. Stephen dan APCO tiada pilihan lain melainkan melancarkan kempen besar-besaran untuk membangkitkan semangat rakyat Sabah menolak Malaysia. Tetapi dia gagal kerana kekuatan USNO dan pengaruh serta kuasa Tun Mustapa. 10 tahun kemudian, Tun Mustapa bersengketa dengan kerajaan persekutuan berhubung isu minyak. Kuala Lumpur memilih Tun Stephen dan Pati Berjaya sebagai rakan setia. Tun Stephen dengan bantuan Haris Saleh dan Pati Berjaya dapat mengalahkan kerajaan USNO pimpinan Tun Mustapa. Begitulah putaran politik Sabah. Kerap bertukar kerajaan mengikut kehendak kerajaan persekutuan. Bila kepimpinan PBS memilih untuk berkonfrontasi dengan kerajaan persekutuan dan seterusnya meninggalkan Barisan Nasional pada 1990, UMNO melebarkan sayapnya ke Sabah. Kerajaan PBS akhirnya dapat ditundukkan selepas pilihan raya 1994. Apapun, perlu disebut peranan di belakang tabir yang dimainkan oleh Haris Saleh dalam menumbangkan Ketua Menteri pertama, Tun Stephens. 10 tahun kemudian, Haris jugalah yang memainkan peranan juga di belakang tabir, mengatur strategi Kuala Lumpur bagi menumbangkan Ketua Menteri ketiga dan bekas mentor politiknya, Tun Mustapa. Haris Saleh kemudiannya menjadi Ketua Menteri Sabah yang ke-6 pada 7 Jun 1976.